Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiaran langsung di FB Live kepada semua yang sama-sama menonton di FB Live pada hari ini di bawah Tibet Marah. Jadi saya minta kepada semua yang menonton bersama-sama saya hari ini dapatlah sharekan dan wawarkan FB Live ini melalui platform media sosial, iaitu melalui Instagram, FB, Twitter dan sebagainya, yang mana hari ini adalah saya untuk mempromosikan program Sijil Teknologi Foundry di Institut Kemahiran Mara Lumut. Sebelumnya saya pergi secara langsung atau secara terus lebih mendalam, saya ingin memperkenalkan dulu tentang diri saya, iaitu nama saya adalah Nur Azhar Nizam bin Muhammad Paris, yang mana sekarang ini saya berkhidmat sebagai tenaga pengajar di Institut Kemahiran Mara Lumut. Okey, di mana Lumut ni terletak di daerah Seri Manjung Lumut atau kawasan Lumut, Seri Manjung di Perak. Okey, saya bekerja di dalam bidang program Sijil, salah seorang pengajar dalam program Sijil Teknologi Foundry. Yang mana untuk saya perkenalkan sedikit tentang IKM Lumut ni, yang mana IKM Lumut ni menawarkan sebanyak 15 program keseluruhannya di Institut Kemahiran Mara Lumut ni, yang mana ada 4 program diploma dan selebihnya adalah program daripada tawaran daripada Sijil. Okey, jadi untuk program Sijil Teknologi Foundry ni, okey, jadi ia merupakan satu-satunya untuk makluman kepada semua penonton-penonton, adik-adik di luar semua, untuk ibu bapa di semua. Sijil Teknologi Foundry di IKM Lumut ni adalah satu-satunya program yang ditawarkan oleh Tibet Marah. Tidak ada di pusat-pusat lain yang di seluruh Malaysia. Untuk makluman, kita ada lebih kurang 14 pusat pengajian Tibet IKM di seluruh Malaysia dan juga 10 KKTM, termasuk 1 MJI di Beranang, Selangor. Tapi untuk program Sijil Teknologi Foundry ni adalah satu-satunya yang ditawarkan oleh Tibet Marah yang berada di IKM Lumut, iaitu Sijil Teknologi Foundry. Jadi di sini saya nak mempromosikan, nak mengajak kepada semua adik-adik, kepada ibu bapa untuk bersama-sama dengan saya pada hari ini supaya memahami, mengenali apa itu Sijil Teknologi Foundry. Okey. Jadi sekali lagi saya minta kepada semua yang menonton, yang bersiaran langsung dengan saya, tolong sharekan, like kepada media sosial yang ada supaya semua penduduk-penduduk, rakyat-rakyat, pelajar-pelajar, khususnya untuk pelajar lepasan SPM ataupun lepasan daripada GIAT dan sebagainya, sama-sama mengenali apa Sijil Teknologi Foundry dan masuk belajar di sini. Banyak peluang-peluang. Okey, jadi apa kelebihan Tibet Marah ni? Sebab saya sebelum ni pernah juga tahun lepas pergi ke utara, ke selatan untuk mempromosikan tentang Tibet Marah ni juga. Dan majoriti kebanyakan orang-orang penduduk-penduduk kampung ni tidak mengetahui yang Mara ada organisasi pusat pengajian awam yang menyediakan kemudahan latihan kemahiran. Untuk makluman, latihan kemahiran yang mana tidak perlu membuat pinjaman. Mara bagi biasiswa penuh. Maksudnya pelajar-pelajar masuk IKM ni tidak perlu, ibu bapa tidak perlu fikir macam mana nak menyediakan, nak buat pinjaman dengan TPN ke dan sebagainya. Hanya masuk mohon, kemudian belajar seperti biasa. Okey, cuma sediakan sedikit wang untuk pendaftaran, lebih kurang dalam 800.5. Kemudian mohon melalui di bawah skrin, di bawah ni ada layanan ni, www disediakan. Adik-adik, perempuan, penonton-penonton boleh layani lepas ni laman web Mara dan boleh melihat secara terperinci program-program ditawarkan, termasuk program yang saya promosikan pada hari ini, iaitu program Sijil Teknologi Foundry. Selain itu, kemudahan penginapan disediakan percuma. Tak perlu fikir macam mana nak tinggal kat mana, nak sewa dan sebagainya. Okey, kemudian allowance diberi kepada pelajar-pelajar yang mohon masuk belajar dalam bahagian bidang sijil, belajar
Allowance dibayar sebanyak RM200 sebulan kepada pelajar-pelajar. Selepas 2 bulan belajar, insya-Allah allowance akan dimasukkan terus ke dalam akaun adik-adik. Okey, bagi yang diploma akan diberi 250. Okey, kepada adik-adik yang ambil diploma. Okey, untuk tujuan teknologi foundry. Mungkin ramai di luar sana tak tahu apa itu teknologi foundry. Okey, saya dulu pun sebenarnya untuk makluman adalah bekas pelajar daripada program CJ Teknologi Foundry ini sendiri bersama rakan-rakan pengajar yang lain, ada seorang lagi iaitu Cik Saladin. Okey, jadi masa saya mula nak belajar dulu apa itu foundry tak tahu. Okey, jadi foundry ini adalah salah satu program yang mana menawarkan atau melaksanakan membuat produk-produk yang berunsurkan logam. Apa itu logam? Kalau orang kampung kata dulu, besi. Semua benda kita panggil besi. Tapi selepas ni, bila adik-adik masuk ke IKM, adik-adik akan tahu sebenarnya besi itu adalah sebagai unsur saja, unsur campuran. Contohnya kalau kita nak masak mi bandung, kita nak campurkan apa? Campur lada, bawang putih, halia dan sebagainya. Jadi dalam logam ni dia ada unsur logam dia. Nak campur, nak jadikan logam aluminium ataupun logam yang paling mudah kita nak faham kepada ibu bapa, ibu-ibu di luar yang kita selalu gunakan mas 916. Ia adalah campuran unsur-unsur logam tertentu. Jadi selain daripada itu, produk yang kita buat daripada program foundry ini seperti acuan kuih baulu. Okey, disc brake cater. Kemudian crankshaft kenderaan. Okey, batu ladung untuk kaki-kaki pancing di luar sana. Okey, kemudian bahan-bahan perhiasan seperti brooch dan sebagainya. Itu adalah di bawah teknologi pembuatan sijil teknologi foundry. Okey, jadi sebahagian daripada apa yang ada di pasaran di industri dunia di Malaysia ni kita ajar secara asas di program sijil teknologi foundry ni. Okey. Jadi sekali lagi kita sharekan, kita like, kita kongsi kepada rakan-rakan, pada adik-adik di luar sana yang ingin berfikir apa peluang yang kita nak ambil lepas ni selepas habis SPM. Okey. Jadi jangan gundah gurana, jangan rasa rusing, jangan rasa apa-apa sebab syarat kemasukan untuk CJ Teknologi Foundry ni cukup mudah. Okey, cuma adik-adik hanya perlu lulus SPM. Okey, lulus SPM iaitu sejarah dan bahasa Melayu. Itu saja. Okey. Diperingatkan lagi sekali, hanya lulus bahasa Melayu dan sejarah dalam SPM. Tak payah fikir yang lain-lain. Okey, di mana dengan dua syarat tersebut tadi, adik-adik dah boleh mohon masuk untuk belajar di IKM Lumut dalam bidang foundry ini selama 2 tahun, iaitu 1 tahun setengah belajar di IKM. Ada semacam 1, 2, 3. Kemudian 6 bulan lagi pelajar-pelajar akan ditempatkan di industri untuk menjalani latihan industri, memahami proses sebenar dalam kejaya dalam bidang industri foundry. Okey, jadi bukan itu saja. Kejap lagi saya akan lebih detailkan apa peluang kejaya, peluang untuk belajar, untuk lebih maju ke hadapan. Seperti mana saya suka katakan kepada pelajar-pelajar yang masuk ke dalam bidang foundry ini sendiri di IKM Lumut ni, walaupun kita dah belajar di SPM, kita tidak mendapat pencapaian yang baik. Semua ibu bapa nakkan anak-anak ni berjaya di luar. Saya sendiri pun nakkan anak-anak saya berjaya. Jadi, walaupun kita dapat keputusan yang kurang memuaskan, kita masih lagi boleh meneruskan pembelajaran di tempat yang lebih tinggi, di pusat pengajian tinggi yang disediakan oleh MARAH. Okey, selain daripada itu, syarat kemasukan untuk selain daripada SPM tadi adalah SKM. Okey, daripada pelajar-pelajar yang telah keluar tamat daripada pusat-pusat awam atau swasta di luar yang belajar yang telah memperolehi SKM tahap 2. Okey, adalah salah satu syarat yang dibolehkan yang kita terima untuk masuk ke program CJ Teknologi Foundry ini. Okey, pembelajaran yang sama.
Dan satu lagi kepada lepasan pelajar giat marah. Okey, ini yang paling ramai. Pelajar giat marah ni cukup ramai yang mana lepasan daripada PT3. Okey, tingkatan 4 yang mana tak sambung belajar kepada SPM, tak ada masalah. Adik-adik boleh mohon dengan menggunakan sijil profesional giat marah untuk masuk ke IKM bagi belajar di sijil teknologi foundry khususnya di IKM Lumut ini. Okey, jadi tak terlupa kalau saya nak maklumkan di IKM Lumut ni kita diterajui oleh pihak pengurusan kita iaitu pengarah kita iaitu Cik Muhyiddin bin Bakim, timbalan pengarah akademik kita iaitu TS Cik Muhammad Saidi bin Mat Ali dan juga pengarah bahagian hal ehwal pengurusan dan pelajar iaitu Cik Abdul Munab bin Tahir. Okey, saya harap sama-samalah tuan pengarah kita, cik pengurusan dan semua staf-staf dan share-sharekanlah sama-sama kita like dan juga share. Okey, saya teruskan balik. Jadi kelayakan tadi tu sebenarnya mudah untuk adik-adik minta masuk ke IKM dalam bidang foundry ini. Selain daripada mohon melalui Tibet Mara, kalau di bahagian penduduk-penduduk adik-adik yang berada di sekitar Manjung, Sri Manjung ni, adik-adik boleh datang ke IKM Lumut untuk ambil borang dan mohon secara terus. Dipanggil walk-in. Jadi insyaAllah untuk foundry ni masih ada kekosongan lagi. Kita ada kekosongan lebih kurang dalam 10 atau 15 kekosongan lagi untuk pelajar-pelajar masuk ke dalam bidang foundry ni. Okey, jadi dalam masa adik-adik dah masuk belajar ke IKM ni, dia akan mulakan dengan minggu silaturahim. Okey, selama seminggu. Kemudian terus masuk pada minggu pembelajaran, di mana minggu pembelajaran di IKM Lumut dalam bidang foundry ada 18 minggu. Okey, 18 minggu pembelajaran. Okey, minggu 1 hingga minggu 10 pembelajaran termasuk dengan ujian-ujian. Kemudian minggu ke-11 kita ada buat program untuk meriadah, untuk tenangkan fikiran, untuk berseronok, untuk bergembira. Okey, jadi kita ada minggu aktiviti. Banyak program-program dalam minggu aktiviti ini dianjurkan oleh staf-staf dan juga perwakilan pelajar. Kemudian disambung pada minggu 12 hingga minggu ke-17 pembelajaran dan diakhiri pada minggu 18 iaitu penilaian, sama ada penilaian berterusan ataupun dalam penilaian peperiksaan akhir. Okey, jadi sekiranya kalau ada komen ataupun soalan-soalan yang bertanyakan dalam berkaitan dengan teknologi foundry, bolehlah adik-adik tulis di komen bawah, sharekan pada kawan-kawan. Okey. Jadi peluang-peluang inilah yang adik-adik kena ambil untuk belajar di sini. Okey. Saya sebab itu suka saya nak peringatkan balik di mana di IKM juga IKM Lumut ni kita banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti mana saya tadi kata, ada asrama. Kemudian kita ada studio yang mana pelajar-pelajar, adik-adik di luar tu yang kaki jamming, yang suka malam-malam berfeeling-feeling, mencipta lagu. Kita ada sediakan satu studio untuk adik-adik jamming, orang panggil. Okey, selain itu kita ada tempat gym untuk exercise. Kita ada juga padang bola. Kita ada petong. Okey, jadi banyak aktiviti sebenarnya yang disediakan di program di tempat kita. InsyaAllah akan datang kalau tak ada apa-apa hal melintang, kita ada paintball. InsyaAllah akan datang tapi dalam usaha untuk program tersebut. Okey. Jadi saya sambung sedikit lagi tentang apa yang adik-adik akan belajar dalam bahagian sijil teknologi foundry. Okey. Okey, contohnya saya bagi contoh tadi produk disc brake ataupun nak buat acuan bahulu, kuih bahulu. Kalau kita selalu pergi kat shopping kompleks, tempat membeli belah, kita tengok ada orang menjual kuih bahulu, dia letak satu acuan besi aluminium warna putih, dia letakkan ramuan kuih bahulu tu, kemudian masuk dalam oven. Okey, acuan tu adalah produk yang dihasilkan dalam pembelajaran sijil teknologi foundry. Di mana dalam sijil teknologi foundry ni kita ada lebih kurang 13 subjek core trust. Okey, subjek core yang untuk adik-adik belajar
dalam bidang teknologi foundry. Dimulakan dengan design. Okey. Apa design? Reka bentuk. Reka bentuk ni adik-adik akan belajar dalam 2 kaedah, iaitu pertama, menggunakan kaedah lukisan mekanikal. Okey, lukisan mekanikal ataupun lukisan teknik ataupun lukisan kejuruteraan, yang mana lukisan tu menggunakan kaedah melukis dengan alat-alat lukisan manual dengan tangan. Itu berlaku pada masa SEM 1 adik-adik belajar. Okey, dan masa SEM 2 yang design ni akan belajar dalam menggunakan software komputer, lukisan berpandu komputer edit design. Okey, itu pada semester 2. Yang tadi SEM 1 belajar dengan menggunakan manual, kita transfer pergi pada SEM 2 belajar menggunakan software computer edit design. Okey, dengan menggunakan komputer, dan pada SEM 3 adik-adik akan belajar pula menggunakan software CAD/CAM dan design yang lain, software yang lain untuk kita transfer untuk dimasukkan dalam mesin secara automatik ataupun dipanggil CNC machine. Okey, CAD/CAM ni dia menggunakan software juga. Okey, kemudian adik-adik akan belajar dalam SEM 1, tadi ada lukisan, kita akan belajar tentang fiddling untuk menggegas, untuk buat kerja-kerja pembersihan pada logam-logam. Okey, kemudian adik-adik akan belajar dalam mesin teknologi. Okey, mesin teknologi. Mesin teknologi ni di mana adik-adik akan belajar macam mana untuk membuat kerja-kerja pembersihan pada surface permukaan casting yang kita dah keluarkan daripada acuan tadi. Okey, acuan yang kita gunakan pembelajaran di sini adalah menggunakan kaedah pasir acuan, acuan pasir. Acuan ni banyak dalam industri pembuatan foundry untuk makluman semua. Dia ada gunakan kaedah stamping, dia ada guna kaedah mold and die, dia ada guna cara acuan pasir. Acuan pasir ni banyak pecahan. Jadi adik-adik, ibu bapa boleh juga sebenarnya buka, cari dalam YouTube apa itu sand casting ataupun product casting. Banyak sebenarnya proses-proses tersebut. Buat propeller kapal, engine block dan sebagainya. Okey. Jadi saya teruskan lagi kepada tadi kita dah ada belajar tentang design, workshop practice, machine teknologi, okey, molding. Okey, molding ni antara yang utamalah, yang mana membuat acuan pasir dengan untuk menghasilkan rongga untuk mendapatkan bentuk, yang mana pada SEM 2 nanti adik-adik akan belajar pembelajaran dalam dipanggil sebagai melting ataupun peleburan logam. Kita telah pun mempunyai mesin-mesin yang mana memenuhi mengikut keperluan industri, seperti mesin-mesin untuk melebur logam, yang mana 2 tahun 2016 kita baru dapat perolehi 2 buah mesin untuk melebur logam daripada Australia dan juga daripada Republic Czech. Okey, yang mana induction furnace nama dia. Okey. Jadi logam-logam tu mesin tersebutlah digunakan untuk melebur logam, untuk mencairkan logam. Okey. Yang mana untuk mencairkan logam tersebut, logam aluminium suhu dia 650 darjah Celsius. Tak bolehlah kita nak letak tangki atas periuk, kita pasang api, kita biarkan atas kuali sampai 5 jam dengan kuali, dengan logam sekali, selamat. Okey, tak boleh. Yang boleh nak kita leburkan timah, insya-Allah. Timah pakai kuali adik-adik boleh buat. Okey, untuk dapatkan tuang jadikan batu ladung. Tapi untuk logam-logam ni suhu dia semua 400-600 darjah Celsius ke atas, yang mana perlu dilebur dengan menggunakan mesin melting induction furnace. Okey. Jadi kita ada mesin-mesin yang baru yang mana memenuhi mengikut pasaran, mengikut standard yang diguna pakai di industri sekarang. Okey. Itu adalah salah satu skop peluang kerja juga. Jangan risau. Okey, dari segi safety, jangan risau. Kita menggunakan semua attire safety, pakaian safety yang memenuhi syarat-syarat JKKP. Adik-adik jangan risau bab tu. JKKP dah datang periksa, buat audit di tempat kita, tak ada masalah. Pakaian, kita pakai pakaian angkasawan. Selubung satu badan adik. Okey, jangan risau, tak akan ada kecederaan, insya-Allah. Kalau kita tak ikut safety, apa pun kita akan jadi timpa kemalangan. Naik motor tak pakai safety pun akan timpa kemalangan. Jadi insya-Allah. Jadi selain daripada tu, semester 2 adik-adik akan belajar apa dia? Pattern. Apa itu pattern tu adalah model, reka bentuk produk model. Contohnya nak membuat acuan kuih bahulu tadi. Ia dah kuih bahulu tadi tu dah jadi bentuk logam.
Sebelum kita nak dapatkan acuan tu tadi, kita kena buat pattern dia dulu dengan menggunakan kayu ataupun lilin. Banyak bahan-bahan sebenarnya yang digunakan untuk menghasilkan model bagi mendapatkan bentuk kepada logam acuan tersebut. Okey, jadi selepas kita buat pattern, adik-adik akan belajar dari segi molding. Di sini kita ada acuan pasir, iaitu dua kaedah dinamakan sebagai CO2 proses dan juga green sand proses. Okey, yang mana green sand proses ni adalah pasir lombong yang dicampurkan dengan bahan-bahan seperti kudas, graphite, bentonite, air. Yang mana contohnya kalau kita nak buat kek kat rumah, ibu-ibu buat kek, nak buat kek tu mesti campur dengan telur, baking karbonat, lepas tu campur dengan air sikit, kemudian lepas tu masuk dalam mixer machine, pancur. Sama juga di situ. Cuma ini kita nak buat acuan, kita gunakan pasir silika, pasir lombong. Kalau kat Malaysia ni paling senang pasir sungai atau pasir lombong. Pasir lombong tu warna putih, dicampur dengan arang batu, dicampur dengan graphite, dicampur dengan bahan pengikat seperti tanah liat dan juga air, dan disebatikan sehingga menjadi satu pasir yang dinamakan sebagai green sand. Okey, dan dimasukkan dalam peti acuan, dan secara detail dia adik-adik boleh pergi kepada YouTube, tengok green sand casting process, induction melting casting process, pattern casting for casting, how to develop impeller, propeller dan sebagainya. Macam-macam adik boleh lihat di situ proses-proses di dalam foundry, yang mana di negara pembuatan Malaysia ni adalah negara pembuatan yang sedang maju naik. Okey, dan dalam bidang foundry ini pun juga sedang maju naik. Permintaan cukup luas di luar untuk pekerja-pekerja dalam bidang pembuatan foundry khasnya. Okey. Jadi pada di luar tu, jangan lupa kita sama-sama sharekan lagi kepada kawan-kawan, bagi komen-komen yang terbaik untuk supaya pelajar-pelajar yang akan datang dapat memahami dan sama-sama belajar di IKM Lumut ni. Okey. Jadi selain tu, apa yang adik akan belajar selain daripada melting, pattern tadi kita pergi pada melting. Jadi saya cerita sikit melting, yang mana peluburan logam. Kemudian ada belajar tentang engineering material. Okey. Apa itu engineering material? Adalah berkaitan pembelajaran dalam mengenal unsur-unsur logam. Okey. Tadi dalam melting kita hanya ambil unsur-unsur logam tu untuk dicampurkan supaya disebatikan, dilebur sekali untuk dapat logam-logam yang mengikut standard yang kita kendaki. Contoh macam MAS 916, MAS apa lagi ada, MAS 3, MAS 10, MAS 380 dan sebagainya. Okey. Jadi dalam logam ni juga pun ada aluminium, non-ferrous metal, ferrous metal. Okey. Jadi untuk melting pembelajaran dalam engineering material tadi, yang mana adik-adik akan belajar mengenali unsur-unsur logam tersebut, sifat dia, takat lebur dia dan sebagainya. Okey. Jadi bolehlah layari TVET MARA yang ada diterakan di bawah. Jadi jangan lupa ambil peluang ni, sebab hanya MARA saja yang menawarkan satu-satunya teknologi foundry ni di TVET MARA. Okey. Jadi selain itu saya terus lagi, adik-adik akan belajar bab casting defect quality inspection. Okey, casting defect quality inspection ni belajar macam mana untuk mengawal kualiti, membuat pemeriksaan ujian ke atas produk yang kita telah hasilkan. Dari segi ketahanan dia, kekuatan dia, mengikut standard-standard spek-spek yang telah ditetapkan. Okey, dan sampai projek tu siap. Okey, dan adik-adik juga akan dilatih pada akhir semester 3, yang mana pelajar-pelajar yang masuk belajar di IKM Lumut dalam bidang foundry ini akan melalui pembelajaran iaitu final year project. Final year project ini kita akan dedahkan pada pelajar-pelajar, adik-adik semua di luar, macam mana untuk menghasilkan satu produk daripada zero, daripada sketching drawing, daripada kita drawing gambaran di imajinasi kita, kita lukiskan di kertas, okey,
kita terus tunjukkan di kertas kita, kemudian kita lukis pula dengan lukisan dan juga software yang mana sehingga produk ni semua siap. Okey, jadi di situ kita boleh menilai sejauh mana kefahaman adik, kekuatan adik belajar dalam bidang CJ Technology Foundry ni. Okey. Okey, di sini ada beberapa soalan untuk saya baca sedikit. Macam mana nak apply? Okey, ada dua kaedah tu untuk adik-adik apply untuk masuk dalam Tibet Mara ni. Pertama, ada di bawah Tibet Mara ni, ada dijelaskan di bawah Tibet Mara ni. Adik boleh layar ni dalam online tibetmara.edu.my. Okey. Selain tu, adik-adik boleh yang mana penduduk pelajar-pelajar yang duduk sekitar Manjung ni, macam saya kata tadi, boleh datang terus ke IKM Lumut. Okey, di Seri Manjung, Jalan Datuk Seri Kamaruddin ni. Okey, kalau ada saudara mara yang kat luar tu pun boleh, kawan-kawan yang dekat ni tolong ambil. Datang walk in, ambil borang di Pejabat Pengurusan Pelajar, yang mana adik-adik boleh isi borang. Di situ nama adik akan terus di shortlistkan ke dalam untuk permohonan kemasukan, yang mana kita ada kota di Ibu Pejabat KL. Contohnya pelajar kita nak ambil 16 orang atau 32 orang. 16 akan pelajar yang diambil melalui permohonan online Tibet Mara. Okey. Lagi 16 kota daripada kita di IKM Lumut ni sendiri, walk in. Tapi kita galakkan juga adik-adik di luar sana untuk supaya orang kata buat juga permohonan melalui online Tibet Mara. Dalam masa yang sama, datang ke IKM, ambil borang permohonan. Dan insya-Allah daripada borang yang adik hantar tu dengan dokumen diperlukan, kita terus bagi surat tawaran kemasukan. Itu cukup mudah adik-adik, jangan risau. Bagi penduduk-penduduk sekitar Seri Manjung yang berdekatan, Pantai Remis, Beruas, Lekeh, tak ada masalah, tak jauh mana pun. Okey, saya sedikit lagi soalan kedua. Short course ada tak? Okey, ada tak CJ Technology Foundry ni menawarkan short course? Setakat ni kita belum lagi menawarkan program short course. Okey, di mana semua pelajar-pelajar yang masuk ke IKM ni perlu menjalani latihan selama 2 tahun penuh. Yang mana setahun setengah belajar di dalam program, 6 bulan akan menduduki latihan industri di industri. InsyaAllah dalam perancangan mungkin kita dalam setahun 2 lagi ke, kita ada perancangan untuk mengadakan short course untuk mungkin kepada pelajar-pelajar yang ingin membuat usahawan ataupun untuk membuat SKM tahap 2, yang mana tahap 3, yang mana dah ada tahap 2 nak buat tahap 3. Mungkin akan kita laksanakan, insya-Allah akan datang. Okey, jadi saya teruskan lagi sedikit seperti pembelajaran tadi. Jadi saya detailkan balik pembelajaran yang adik-adik pelajar di dalam bahagian CJ Technology Foundry ni. Lukisan teknikal kejuruteraan, workshop praktis, okey, molding teknologi, okey, dan machine teknologi. Itu SEM 1. SEM 2 pattern teknologi, yang buat model tu tadi. Molding teknologi, membuat acuan. Melting teknologi, macam mana cara untuk melebur logam. Kemudian engineering drawing, engineering material, macam mana nak belajar tentang unsur-unsur logam tu tadi. Okey, kemudian naik semester 3 adik akan belajar software dalam bahagian SEM 2, ada lupa lagi satu, AutoCAD, computer edit design. Okey, computer edit design mana lukisan berasaskan dengan menggunakan software komputer. Okey. Semester 3 adik akan belajar dalam subjek CAD/CAM software. Okey, kemudian akan belajar dalam pattern teknologi 2. Okey, sambung macam mana nak buat model lebih advance, dan juga yang last sekali adalah casting defect. Casting defect ni adik-adik akan belajar macam mana untuk membuat ujian terhadap produk yang dihasilkan dengan kaedah dipanggil ujian musnah atau ujian tanpa musnah. Okey, di mana guru-guru adik-adik akan dapat belajar tentang ilmu tersebut. Dan akhir sekali adalah final year project. Okey, jadi final year project adalah subjek yang adik-adik akan belajar, yang mana adik-adik boleh membuat produk-produk yang boleh diguna pakai. Okey, macam semester lepas pelajar-pelajar membuat ragam meja kerja. Okey, ada pelajar-pelajar cikgu nak buat
sahur sampan boleh tak? Kita guru-guru di sini insya-Allah akan membimbing adik-adik untuk belajar macam mana untuk menghasilkan sesuatu produk yang berunsurkan logam ni daripada permulaan hingga siap insya-Allah. Okey. Jadi ada lagi soalan di sini. Macam mana dengan peluang pekerjaan? Okey. Ini yang saya nak masukkan dengan kepada adik-adik tentang apa peluang kerjaya yang ada pada adik-adik. Okey, untuk makluman, sijil teknologi foundry ni adik keluar bila belajar akan dapat 2 sijil, iaitu satu sijil dalam yang dikeluarkan oleh MARA TVET ni sendiri, iaitu sijil teknologi. Kemudian 2, kita keluarkan sijil SKM, sijil kemahiran Malaysia tahap 2. Kita tak buat tahap 3 lagi. Okey, tapi walaupun tahap 2 jangan risau. Sebenarnya dalam bahagian pembuatan foundry ni, sebenarnya ramai pelajar-pelajar senior-senior yang ex pelajar IKM ni yang dah keluar, yang mana bekerja dengan menggunakan sijil foundry yang dikeluarkan oleh IKM dan SKM tahap 2 ni, yang bekerja dah lebih sampai 10 tahun. Gaji mereka ada yang hingga mencapai RM12,000 dengan sijil IKM saja. Okey. Bukan saya nak kata menambah-nambah, tidak. Ini kenyataan. Kita ada pelajar kita, okey, yang sekarang bekerja sebagai penyelia, yang mana syarikat dah menawarkan gaji sebab dia seorang yang dah jadi pakar. Foundry ni kalau adik cari dekat Malaysia, ada tak institut pengajian tinggi yang menawarkan diploma atau degree dalam tajuk FOUNDRI atau DRY bahasa Inggerisnya? Tak ada. Okey, sebab dia adalah satu bidang kejuruteraan yang mana bila bekerja dia memerlukan kemahiran. Jadi bila adik-adik belajar kat sini keluar dengan SKM tahap 2, sebenarnya peluang kerja cukup luas sebab kita banyak industri pembuatan. Dulu kita tahu adalah pewajah steel. Kalau pernah dengar pewajah steel. Okey, pewajah steel adalah salah satu proses yang dikeluarkan oleh program pembuatan foundry. Okay, sekarang ni kita ada Proton, kita ada Pro 2. Kita ada banyak lagi pengeluar-pengeluar kenderaan Toyota dan sebagainya yang mana akan bertapak di Malaysia untuk menghasilkan enjin sendiri. Itu adalah proses. Sama juga dengan subcon yang syarikat-syarikat yang membantu mengeluarkan produk untuk menyiapkan sesebuah kenderaan tu tadi. Okey, di mana produk-produk logam tu tadi tu adalah dalam proses pembuatan foundry yang mana memerlukan pengalaman. Okey. Kalau tak ada pengalaman, jaranglah ada pekerja yang nak masuk, tak ada pengalaman, tak ada pengetahuan dalam foundry ni, terus pergi bekerja. Boleh, tapi makan masa untuk mahir. Tapi bila adik-adik belajar di sini, keluar dah ada kemahiran, dah ada sijil kemahiran yang dikeluarkan oleh IKM dan juga Jabatan Kemahiran Malaysia, adik-adik tak ada masalah. Okey. Gaji basic biasanya paling-paling pun 1,200. Okey, insya-Allah. 1,200 yang mana itu adalah basic yang ditawarkan kepada adik-adik. Dan bekerja sehingga 10 tahun, 5 tahun ke atas, insya-Allah gaji minimum 4K dah tentu dalam tangan. Okey. Mana ada pekerja-pekerja yang terus kerja nak dapat gaji terus 6K, 7K, itu boleh. Bila kita dah ada master, dah ada PhD. Okey, barulah kita dapat. Tapi kalau kita belajar daripada bawah, tak ada masalah. Kita boleh bekerja dan boleh mencapai salary tersebut. Sebab foundry ni memerlukan kemahiran. Seperti pengalaman saya pergi belajar khusus yang dianjurkan oleh JICA. Okay? Society JICA, yang mana dia memberi peluang saya dapat pergi berkhusus di Jepun selama 3 bulan pada tahun 2002 dan juga 2007. Di sana konsep dia pembelajaran, kalau ibu bapa semua penonton-penonton di luar nak tahu, apabila mereka dah ada PhD macam mana pun, title dia jawatan engineer. Bila dia masuk industri foundry, dia tidak dapat memegang title tersebut. Dia tak pegang jawatan tu. Okey, kalau industri lain, ya, dia ada degree, dia ada master, dia masuk, dia terus pegang pos manager, jurutera, senior technician dan sebagainya. Tapi di foundry tidak. Dia kena belajar daripada bawah dahulu, mengenal apa itu proses foundry, apa itu masalah-masalah yang berlaku dalam industri pembelajaran foundry,
proses foundry, dia dah faham sehingga tempoh 3 tahun. Dia dah boleh baru diserapkan dalam title jawatan dia, tapi gaji yang minimum. Tapi di Malaysia, kita tak guna cara macam tu. Kita terus bekerja macam biasa, tetapi adik-adik akan jauh pergi ke hadapan untuk naik pangkat. Contohnya ada pelajar-pelajar senior-senior saya pada tahun yang belajar pada mula-mula IKN ditubuhkan. Yang mana cikgu saya iaitu Tuan Najib Muhammad Tani, Cik Mak Zuki, Allahyarham Cik Idrus, Allahyarham Cik Taha, Cik Azam, okey, yang mana pelajar tersebut habis saja IKN, kerja dengan industri selama 20 tahun dan berpegang jawatan sebagai pengurus besar. Di Ipoh ada satu lagi syarikat, AA Teknologi, yang mana pelekas pelajar ni tak ada belajar mana pun, tak sambung belajar. Tapi dia bekerja lama dengan pengalaman tersebut, dia sehingga jawatan sebagai manager. Gaji 20-30K. Okay? Alright. Jadi itulah peluang-peluang kerjaya yang mana adik-adik boleh capai, yang boleh dapat selepas adik-adik belajar di IKM. Okay, okay, foundry tu buat mall ke? Okay, salah satu soalan lagi. Ya, foundry ni adalah salah satu fortress yang mana kita membuat acuan. Okay, acuan ni ada berbagai-bagai jenis acuan, tapi kita menggunakan acuan pasir, dipanggil tadi. Saya tadi terangkan, kita menggunakan acuan pasir di mana dipanggil sebagai green sand. Jadi untuk belajar, untuk mengetahui lebih mendalam, untuk menjadi yang mahir, mari kita masuk ke IKN Lumut Technology Foundry. Jangan lupa. Okey, kemudian ada, bolehkah tunjuk sikit satu produk kos tuan? Okey. Ni. Ini kira projek main-main. Barang perhiasan iaitu kalau ikut ni pedang power cat. Okey. Ini pelajar-pelajar power cat ni cerita kartun dulu power cat adik-adik sekarang tak dengar. Thundercat. Oh, sorry lah. Power cat lah pula. Power cat tu makanan kucing kan. Okey, ini pedang. Okey, lagi satu kita boleh buat souvenir macam ni. Okey. Souvenir iaitu ni adalah burung lang. Okey. Okey, jadi kitchen yang berunsurkan logam. Okey, yang ini adalah hiasan ini. Okey, kita boleh buat sebagai macam untuk hiasan. Okey. Volkswagen kita buat. Okey, kemudian kita ini produk kita buat apa ni? Ini adalah catur. Biasa kita beli catur, kita buat dengan menggunakan plastik. Okey, ini adalah daripada logam timah. Okey. Hiasan dinding rumah. Okey, kat luar ni pasaran dia paling tidak satu macam ni RM300, minimum RM250. Tuan-tuan, adik-adik sekian. Kalau adik-adik buat belajar datang kat sini, adik-adik ada kreativiti, ada mempunyai kemahiran mengukir dan sebagainya yang Allah bagi secara langsung pada adik-adik. Bila buat ni, modal logam aluminium sekilo baru RM18. Logam ni kita dah siapkan, disiap lebih kurang dalam tak sampai 3 kilo. Jadi tak sampai pun RM60 proses dia kalau kita adik-adik buat sendiri. Kita tak boleh lah bawa balik barang tu free. Sebab bahan-bahan ni adalah bahan pelajaran. Jadi adik-adik boleh buat sendiri, gunakan modal, bayar balik barang-barang kos logam yang mana adik-adik boleh dapat buat sendiri untuk keluarga di rumah. Seperti kalau kita pergi kat Ion, pusat membeli belah, ada kerusi yang logam. Itu pun adalah proses yang dihasilkan dengan menggunakan logam. Okey, di foundry. Contoh ini. Ini adalah vise. Okey, saya pusing-pusing sikit. Vise yang mana dipasang di meja kerja. Okey, setiap bengkel-bengkel pembuatan mesti ada meja bengkel yang besar dan ini adalah ragum. Okey, ini adalah yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar untuk final year project. Daripada zero, kita ajar dia dia dah belajar melukis, kita guide pelajar cikgu-cikgu di sini sehingga produk ni siap, komplit macam ni. Ini bukan ambil kat meja, cabut, tunjuk. Tidak. Ini the life adalah produk pelajar. Okey. Jadi, saya nak teruskan juga lagi. Selain daripada peluang kejayaan, adalah peluang untuk adik-adik meningkatkan kejayaan ataupun pengetahuan ataupun lagi dipanggil orang kata further study.
sambung belajar. Okey. Kemana adik-adik nak sambung belajar ke PAS ni? Dengan syarat yang saya beritahu tadi, SPM saja adik-adik. Adik-adik hanya perlu ada SPM saja, iaitu lulus Bahasa Melayu dan Sejarah. Ataupun lepasan Giat Mara, ada sijil profesional Giat Mara daripada bidang-bidang pembuatan kejuruteraan, tak ada masalah. Okey, dengan Mara ni, Mara mempunyai, Tibet Mara ni mempunyai banyak pusat pengajian tinggi yang adik-adik boleh sambung belajar untuk dapat diploma sampai degree. InsyaAllah. Dah ada degree nak sambung master, tak ada masalah. Masa tu adik-adik pun dah bekerja, adik boleh buat secara orang kata apa, jarak jauh. Belajar sambil bekerja. Okey, jadi dalam Mara ni kita ada apa? KKTM, College Kemahiran Tinggi Mara. Okey. Adik-adik boleh sambung belajar dalam bidang pembuatan acuan juga, tapi advance. Tak guna lagi pasir acuan. Okey, tetapi adik akan buat acuan logam. Untuk menghasilkan apa acuan logam ni? Dia panggil sebagai molding injection. Banyak sebenarnya tuan-tuan, adik-adik, pada penonton-penonton di luar sana, produk yang menggunakan proses acuan. Paling mudah sekali ni, saya pegang. Mouse, tertikus komputer, cover komputer, hanger baju. Apa saja produk yang berunsurkan plastik, majoritinya dia buat dengan menggunakan proses molding injection, acuan suntikan. Di mana nak belajar kat situ? KKTM. Ada di KKTM Balik Pulau. Okey, di Pulau Pinang. Timbalan pengarah kita, TS Muhammad Saidi, Cik Muhammad Saidi pun adalah pengajar daripada sana dan berpindah ke sini sebagai pengarah, timbalan pengarah kita. Okey, jadi jangan risau. Tempat untuk sambung belajar. Tak perlu fikir syarat apa. Hanya dengan SPM adik tadi bersama sijil IKM yang mendapat kredit 2 poin ke atas, dah cukup untuk melayakkan adik-adik sambung belajar di KKTM. Selain KKTM, kita ada UniKL. Okey, Universiti Kuala Lumpur. Di mana? Di MIMET. Tapi MIMET ni cabang dia lari sikit. Ada pelajar kita tahun 2009 yang bekas pelajar kita ni, habis IKL dia tanya, Cik Nizam, Puan Malani, dia tanyalah cikgu-cikgu, boleh tak saya nak pergi MIMET? Sebab MIMET ni adalah pusat pengajian Mara UniKL yang menawarkan program berkaitan dengan apa ni yang kata yacht, layaran, kapal layar. Buat design, buat apa dan sebagainya. Tentu pun pada kapal layar. Tak ada masalah sebab masih ada kaitan lagi sebenarnya. Dan pelajar tu sekarang hari ni dah pun menjadi pengajar. Habis belajar jadi pengajar di IKM Kuching dalam bidang apa ni, pembuatan kapal ni tadi. Okey, alhamdulillah. Jadi bukan itu saja. Ramai pelajar lagi, ada juga pelajar saya tahun 2000. Habis belajar, dia belajar dalam, dia tumpu, cikgu saya minat AutoCAD ni cikgu. Saya cita-cita nak pergi ke Naval Dockyard. Saya nak kerja dalam bidang design kat sana. Boleh tak? Saya kata, belajar. Tumpu, beri tumpuan. Masa belajar ni beri tumpuan dalam bahagian AutoCAD, design. Basic. Bila kamu kerja besok, kamu akan didedahkan lebih dan pengalaman tu akan membuat kamu lebih berjaya. Apabila pelajar ni dah mempelajari, dah berusaha, alhamdulillah kejayaan terakhir dia bekerja di Singapura di sebuah syarikat perkapalan kedua terbesar di Asia. Gaji dia ketika itu duit dolar saja dah $8,000. Okey. Sekarang ni saya tak tahulah. Okey. Berapa dolar? Mungkin gaji dia sekarang ni dia dah patah balik sekarang ni ke Malaysia, di mana Naval Dockyard menawarkan jawatan untuk pelajar ni dan gaji dia lebih kurang 8K ke 9K kot. Okey. Itu gaji yang diberi oleh Dockyard, tidak termasuk projek yang dibuat sendiri, yang ditempah, yang mana dia ada lesen. Satu drawing 30K, 40K. Okey, itu drawing. Tapi dalam foundry pun sebenarnya adik-adik boleh pergi jauh. Okey, jadi jangan lupa saya cakap, kita sama-sama share, kita like, kita ajak kepada ibu bapa. Inilah peluang untuk belajar di IKM Lumut Tibet Mara ni, di IKM Lumut khasnya. Okey, ambil peluang ni, jangan fikir. InsyaAllah anak-anak tuan-tuan, perempuan akan lebih berjaya selepas keluar daripada IKM ni. Dan banyak peluang-peluang. Okey. Okey,
Lepasan SPMB boleh mohon tak? Sebelum ni belajar di Kolej Profesional Sri Iskandar dalam kos pemesanan industri. Tak ada masalah, boleh. Okey. Tapi macam saya kata dia ada syarat iaitu SKM tahap 2. Okey, kalau adik-adik ada SKM tahap 2, kalau ada SPM sekali lulus bahasa Melayu dan sejarah, tak ada masalah. Boleh masuk ke IKM Lumut ni untuk belajar dalam bidang CJ Teknologi Foundry. Dan ini adalah laluan untuk adik-adik lebih jauh maju ke hadapan, baik dari segi kerjaya ataupun untuk sambung belajar sehingga ke peringkat yang lebih tertinggi. Okey, walaupun adik-adik belajar kos pemesanan, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah, kita terima sebab dia dalam kategori pembuatan. Okey. Pengambilan ada tak dalam bentuk interview? Kita tak ada pengambilan dalam interview. Tetapi macam saya katakan tadi, datang ke IKM bagi penduduk tempatan. Adik-adik yang duduk kita Mayu, yang berdekatan 20 km yang sanggup datang. Datang ke IKM, ambil borang permohonan, lengkapkan. Bawa dokumen-dokumen yang diperlukan, serah kepada pejabat pameran, insya-Allah adik-adik akan diterima terus dan akan ditawarkan untuk masuk ke program CJ Teknologi Foundry. Masih banyak kekosongan. Industri ini ada di mana di Malaysia? Paling banyak berada Perak, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka sedikit, Johor. Insya-Allah. Negeri-negeri ni adalah negeri yang banyak industri besar, industri pembuatan. Okey, kita kena merantau. Saya sendiri pun berasal daripada Kudai Johor Bahru. Habis belajar IKM sampai sekarang merantau jadi orang Perak dah sekarang ni. Cakap pun dah bahasa Perak dah kadang-kadang. Okey. Okey, jadi bila habis belajar kat mana syarikat yang menerima pelajar? Okey, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Syarikat yang menerima, banyak syarikat di Ipoh, kalau Perak ni banyak syarikat-syarikat yang menawarkan dalam bidang kerja industri foundry ni. Macam saya kata tadi, peringkat awal kita kerja nampaklah macam kerja tu berat sangat. Tetapi memang kerja tu kerja industri pembuatan yang besar. Kerja berat. Tetapi gaji anda akan pergi jauh dan naik pangkat. Dia tidak ada limited salary. Sekiranya industri-industri yang besar, industri yang berat, okey, dia mengeluarkan produk yang berbilion setahun. Tuan-tuan boleh, adik-adik akan boleh bekerja dari satu jawatan yang lebih baik. Okey. Jadi ada lagi soalan yang bertanyakan, boleh tak tunjuk lagi sekali produk daripada kos tuan? Okey, ni satu saya putar balik. Pedang Thundercat. Ni pedang mainan. Okey. Ini asalnya adalah plastik. Kita jadikan ini sebagai model, buat acuan dan kita tuang dengan logam, jadikan sebagai perhiasan. Okey, kemudian ni sebagai souvenir. Souvenir kita jadikan berulang. Ini pun asalnya kita buat pattern daripada plastik. Okey, rakan saya beli model yang dah siap, kita jadikan acuan pasir tadi, kemudian kita tuang logam, dapatkan produk ni. Okey, kemudian yang ini. Okey, jadi pemberat boleh, jadi piasan boleh, Volkswagen. Sebenarnya ramai ada yang bertanya pada saya, boleh tak buat top cover untuk engine? Okey, enjin kereta yang laju-laju, Fuji 91 lah, apalah, untuk cover tu plastik. Nak tukar jadi aluminium, boleh, insya-Allah. Kalau pelajar-pelajar rajin, pelajar-pelajar ada committed, ada usaha, insya-Allah kita ajar macam mana cara nak menghasilkan produk-produk tersebut. Okey, kemudian ada lagi hiasan dinding rumah ataupun pagar. Macam saya kata tadi lah, kat luar. Okey, macam contoh lagi satu yang macam ni adalah alamat rumah. Okey, yang digunakan logam. Okey, casting alamat rumah. Dekat kedai saya tengok kosong, dia setiap spray je. Harga dia RM120. Kalau kita buat sendiri, modal dia tak sampai sekilo, RM18. Bayangkan berapa, macam mana kita boleh sebenarnya boleh untuk jadikan usahawan. Okey, dalam usaha kita. Okey, selain itu jadi kita boleh, mana kita boleh convert, tapi ini adalah untuk barang-barang yang mana sebagai permainan, souvenir dan sebagainya. Okey, sebagai contoh ni adalah lagi pemberat pelajar-pelajar buat dengan menggunakan logam aluminium. Kita buat daripada styrofoam, buat acuan, kemudian kita tuang logam jadi sebagai paperweight. Okey, kita buat gunakan logo IKM. Okey, kemudian ini adalah saya ambil jauh sikit lah. Apa benda kayu ni kilat semacam bulat-bulat. Sebenarnya ni adalah model. Okey, kita panggil pattern untuk menghasilkan disc brake. Okey,
Untuk menghasilkan display dia, kita kena buat pattern, kita kena buat model. Jadi dia tak sama bentuk dia seperti yang produk asal sebab dia ada kaedah dia. Okey, jadi di sini adik-adik akan belajar, kita ajar macam mana untuk menghasilkan pattern ataupun produk-produk yang mana berunsurkan keperluan untuk casting dan juga untuk pattern. Okey. Jadi saya sambung balik tadi peluang belajar. Macam saya kata dengan pelajar-pelajar di IKM ni tadi, jangan risau. Adik-adik boleh, pelajar-pelajar boleh sambung belajar walaupun SPM saja, lulus bahasa Melayu dan sejarah. Okey, ibu-ibu di luar, semua penonton-penonton yang bersama live hari ini, jangan risau. Peluang untuk sambung belajar cukup cerah. Tadi saya kata kita ada KKTM, Kolej Kemahiran Mara Tinggi, Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Kita ada UniKL, MIMED, kita ada MFI, kita ada German Malaysian Institute, kita ada Malaysian Spanish Institute. Ini adalah tempat-tempat yang mana ramai pelajar-pelajar kita selepas habis IKM mohon terus belajar. Kadang-kadang tak mohon pun dah ada ditawarkan. Okey, dia orang sambung belajar dan bila keluar mereka ada dua kemahiran, iaitu dalam bidang foundry asas ni sendiri, dalam bidang acuan pasir dan juga acuan logam. Jadi mereka ada dua cabang untuk keluar. Itu dalam segi proses pembuatan acuan, tapi sebenarnya dari segi saya cerita tadi pembelajaran, belajar tentang design itu satu skop kerjaya. Belajar tentang pattern itu satu skop kerjaya. Bahagian belajar molding itu satu skop kerjaya. Melting itu skop kerjaya. Bahagian machining untuk mesin kerja produk itu bidang kerjaya. Untuk inspection itu bidang kerjaya. Ada juga pelajar kita yang seorang yang kini sekarang ni bekerja dalam bidang welding inspector. Dia gunakan dia minat, dia kata jadi welding inspector, dia belajar di foundry, dia belajar dalam engineering material. Kemudian dia nampak benda tu ada kerjaya peluang dia. Dia pergi sambung belajar di kolej swasta dalam bahagian material. Kemudian dia pergi dekat CIDB ambil lesen. Okey. Welding inspector ni sebenarnya lesen. Okey. Kalau belajar kibalan ke apa ke, pembuatan sebenarnya semua orang boleh ambil. Okey. Sekarang ni dia belajar, dia bekerja di Lumur Port. Gaji dia last saya jumpa tahun lepas dia kata 23,000. Alhamdulillah. Okey, atas pengalaman dia. Jadi sebenarnya skop kerjaya tu bukan tertumpu apa itu foundry. Sebenarnya skop kerjaya dalam foundry itu cukup besar. Okey, bukan satu kerja macam saya kata tadi. Dia ada boleh pergi pattern, molding, melting, fiddling, machine, inspection, okey, design dan sebagainya. Bila sambung belajar, tambah lagi ilmu, dia ada pecahan lagi. Dan dia boleh pergi lebih jauh. Okey. Dan selain daripada tu, bagi pelajar-pelajar yang rasa-rasa saya malas nak belajar. Saya rasa lepas kerja ni saya nak lepas belajar IKM ni saya nak terus kerja je. Tapi macam mana cara kita nak menaikkan taraf akademik kita? Ada lagi kaedah, iaitu melalui pencapaian yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Pasal MARA ada kolaborasi bersama JPK. Jadi pelajar-pelajar ni kita boleh ajar dan tunjukkan macam mana cara untuk mengambil sijil kemahiran Malaysia yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman kerja, iaitu melalui PPT, pencapaian pengalaman terdahulu. Okey, yang mana adik hanya perlu kerja saja di industri tersebut sampai 5 tahun, 10 tahun. Untuk ambil tahap 3, pengalaman kerja minimum 3 tahun. Untuk tahap 4, pengalaman kerja minimum 5 tahun. Untuk tahap 5, pengalaman kerja memerlukan 5 tahun. Saya sendiri pun alhamdulillah bersama rakan saya baru saja selesai dan telah menerima sijil kemahiran Malaysia yang tertinggi yang ditawarkan oleh JPK, iaitu tahap 5. Okey, baru setahun insya-Allah. Okey, jadi kita buat macam mana saya buat sebab saya malas nak fikir tentang untuk further study dah. Pasal minat untuk belajar kerja saja. Jadi macam mana nak dapatkan kelayakan lebih tinggi dalam bidang akademik, itu melalui ASKM. Ada diploma lanjutan kemahiran melalui sijil kemahiran Malaysia, iaitu competence. Okey, ada juga soalan yang ditanya di sini, boleh tak perempuan masuk belajar program ni? Tak ada masalah. Mari. Kita tak ada masalah. Kita kat sini ada 2 orang cikgu perempuan. Ketua program kita adalah Puan Mailani, perempuan. Salah seorang pengajar kita juga adalah perempuan, Puan Zuraida Ismail. Okey, tak ada masalah. Macam saya kata tadi, kita ada pelajar yang belajar habis daripada IKM Lumut dalam bidang foundry ni, belajar di MIMED, kemudian sekarang mengajar dalam IKM dalam bidang YAT,
di bahagian teknologi, bahagian perkapalan. Alhamdulillah rezeki dia. Mula-mula kita tawarkan masuk, Mara tawarkan masuk di Foundry, kemudian dia naik mohon untuk jawatan yang lebih tinggi, dia pergi ke sana. Pelajar wanita, tahun 2004 pelajar wanita paling ramai masuk. Kita ada lebih kurang 9 orang pelajar wanita yang masuk belajar di IKM Lumut ni. Tak ada masalah. Okey. Macam mana skop kerjaya? Bila kita belajar di Foundry ni tadi, macam saya kata tadi, walaupun perempuan, kita ada banyak pecahan bidang kerja. Bahagian design, okey, bahagian inspection, okey, bahagian pattern. Kalau molding kerja tu berat, tapi bila adik-adik further study, sambung belajar di rumah sampai degree, dan tentu jawatan adik bukan lagi sebagai pekerja biasa, dah pegang jawatan yang lebih tinggi. Dan tak ada masalah. Ramai pelajar kita yang keluar yang mana dah bekerja yang bidang yang minat meneruskan dalam bidang yang ada, terus bekerja dalam bidang yang pembuatan. Yang tidak, mereka masuk sebab mungkin pilih aliran kerajaan. Jadi dengan diploma dan juga SKM tadi boleh juga mohon untuk memasuk ke jawatan, mohon ke jawatan dalam sektor-sektor kerajaan. Tak ada masalah sebenarnya. Okey. Jadi saya harap semua adik-adik yang menonton bersama hari ini, live hari ini, dah faham apa sedikit tentang apa itu CJ Technology Foundry. Jadi wawarkan, kongsikan kepada semua rakan-rakan di luar, jiran tetangga, kaum keluarga kampung-kampung apa semua, supaya sama-sama mohon masuk ke IKM Lumut dalam bidang CJ Technology Foundry ni. Rugi kalau tak masuk. Okey, ramai orang tak tahu. Yang penting Mara sediakan beasiswa. Tidak perlu buat pinjaman PT, PTN dan sebagainya. Habis belajar tidak ada apa-apa bayaran pulangan. Tak ada. Okey, allowance disediakan, penginapan disediakan. Itu yang penting 3. Okey, syarat masuk hanya sijil SPM atau SKM tahap 2 atau sijil profesional Mara, daripada Giat Mara. Okey, jadi kongsikan, mari kita sama-sama share masuk ke dalam program. Mohon masuk ke dalam program sijil Teknologi Foundry. Selain itu adik-adik juga kalau berminat, kita ada 14 program. Boleh tengok di dalam Tibet Mara. Okey, boleh melihat di dalam Tibet Mara. Okey, di mana untuk memohon kemasukan dalam KKTM, MJI, IKM, adik masih lagi ada tempoh untuk buat permohonan yang mana sehingga 5 Mac. Okey, masih ada masa tempoh. 5 Mei, minta maaf, Mac dah lepas. 5 Mei. Okey, adik-adik, ibu bapa boleh mohon lagi, iaitu melalui http appponline.mara.gov.my SPUIPIM, ataupun boleh WhatsApp dalam melalui WhatsApp di talian 013. Okey, ambil kertas, catat. Yang ini boleh WhatsApp kepada Tibet Mara yang menjadi admin untuk permohonan kepada semua pelajar-pelajar adik-adik di luar sana. Di talian WhatsApp 013 949 8063. Saya ulangi, 013 949 8063. Jadi selain tu adik boleh juga type apa ni orang kata IKM dan sebagainya, ikmlumut.edu.my untuk masuk ke laman web Mara ataupun di IKM. Okey, tapi tadi paling mudah nak mohon direct je, DM terus kepada Tibet Mara pada WhatsApp 013, saya ulangi, 013 949 8063. Okey, jadi marilah sama-sama kita sharekan lagi sekali. Kita bagi adik-adik yang luar lepas SPM yang baru nak menduduki SPM tahun ni, jangan risau. Walaupun adik-adik berjaya dalam SPM sekalipun, kalau adik-adik rasa nak bekerja dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang pembuatan, industri pembuatan, tak ada masalah. Boleh masuk juga ke IKM Lumut. Sebab syarat minimum dia SPM, Bahasa Melayu, Sejarah, lulus sahaja. Okey, jadi masuk di sini, habis belajar di sini, adik boleh sambung further study. Sama ada di Pusat Pengajian Awam ataupun Mara yang bagi SPM yang mempunyai kelayakan. Alright, jadi saya rasa
Saya dah cerita secara ringkas dan sedikit detail berkaitan apa itu CJ Technology Foundry. Jadi mari pada semua adik-adik, ibu bapa di luar sana, kita buka laman web, kita tengok apa itu Tibet Mara, apa itu Foundry. Kita datang ke IKM untuk mohon, tapi untuk datang mohon borang ni kena lepas PKP lah. Sekarang PKP, jadi pejabat semua tutup. Jadi boleh melalui online. Okey, boleh melalui online. Online je type dekat situ tentang Mara ataupun IKM, boleh cari, nanti dia akan keluar dalam apps online mara.gov.my. Okey, jadi jadikan Tibet Mara, KKTM, NJII, IKM sebagai pilihan utama dalam bidang kemahiran. Bersama-sama kita membina masa depan bersama kami di Tibet Mara ini. Dan jangan lupa akhir sekali, likekan, sharekan Facebook ni yang seterusnya kepada semua keluarga-keluarga ataupun orang kampung di luar. Jadi sebelum saya mengakhiri langsung TV FB Live pada hari ini, saya mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat berpuasa sekali lagi kepada semua umat Islam di luar yang berpuasa pada hari ini. Dan yang baik itu adalah daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu adalah daripada kesilapan saya sendiri. Jadi sekali lagi saya kata, mari kita ramai-ramai kongsikan Tibet Mara. Jadikan Mara ni adalah tempat untuk kita memulakan kejayaan dan kejayaan kita. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.